Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafifi bin Muhammad Janas, nombor matrik 283224, akan memulakan pembentangan bagi subjek GMGF 2023, pentadbiran kewangan. Tugasan ini dilaksanakan bersama Cik Syafi'i Bashar bin Ali Bashar, nombor matrik 283545, Cik Nurul Hidayah binti Ibrahim, nombor matrik 283530, dan juga Cik Kartini Famiza binti Muhammad Sazali, nombor matrik 283190. Kepentingan kewangan tidak boleh diabaikan dalam sesebuah organisasi. Pentadbiran kewangan dan pengurusan kewangan ialah sesuatu yang berbeza. Pentadbiran kewangan merujuk kepada satu set aktiviti yang berkaitan dengan penyediaan wang kepada pelbagai cabang organisasi untuk membolehkannya melaksanakan objektifnya. Manakala pengurusan kewangan adalah aktiviti operasi dan pembiayaan sesuatu organisasi atau perniagaan yang bertanggungjawab untuk mendapatkan dan menggunakan dana yang diperlukan untuk operasi yang berkesan. Kewangan ialah fungsi yang saling berkaitan dengan pemasaran, pengeluaran, sumber manusia, aktiviti penyelidikan dan pembangunan perniagaan. Kewangan mengambil berat tentang pembiayaan, perolehan dan pengurusan aset dengan beberapa matlamat keseluruhan dalam organisasi. Ia mestilah mematuhi keperluan semasa yang ditetapkan oleh pengurusan mengenai satu belanjawan organisasi. Setiap organisasi mestilah mengekalkan jumlah kewangan yang mencukupi untuk kelancaran organisasi dan untuk mencapai matlamat organisasi. Pentadbiran kewangan dan pengurusan kewangan membawa maksud yang berbeza. Walaupun ianya seakan-akan mempunyai maksud yang sama, bagi organisasi, bidang pentadbiran kewangan penting untuk melancarkan aliran kewangan. Istilah pentadbiran kewangan terdiri daripada dua perkataan, kewangan dan pentadbiran. Dan pengurusan perkataan kewangan merujuk kepada sumber kewangan. Perkataan pentadbiran merujuk kepada organisasi, usaha manusia secara kolektif dalam mencapai objektif. Dalam proses pentadbiran kewangan, sebuah negara perlu menguruskan belanjawan dan sistem belanjawan di mana ianya perlu diagihkan kepada sektor-sektor yang memainkan peranan utama dalam pentadbiran negara seperti sektor pertanian, keselamatan, ekonomi, kesihatan dan sebagainya. Nadi utama kepada kejayaan pentadbiran kewangan akan dinilai melalui aspek-aspek undang-undang dan peraturan. Oleh itu, undang-undang dan peraturan perlu dititik beratkan oleh negara untuk memastikan pentadbiran kewangan diurus mengikut prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah binti Ibrahim, matriks number 283530. Saya akan menerangkan di bahagian sektor kesihatan. Sebelum negara mencapai kemerdekaan, hospital dibina bagi tujuan untuk merawat pekerja-pekerja dalam industri perlombongan biji timah. Pada abad ke-19, industri perlombongan biji timah di Perak semakin maju dan terdapat 15 hospital dan menjadikannya hospital terbanyak dalam negara. Kemudian, sejarah perkhidmatan kesihatan juga dilihat semakin berkembang di Sarawak di bawah pemerintahan Raja Brooke. Hospital dibina untuk merawat pegawai-pegawai berbangsa Eropah. Wanita tempatan dijadikan sebagai jururawat di Kuching dan wujudnya perkhidmatan pergigian di Malaya dengan terbentuknya klinik pergigian kerajaan pertama di Jalan Silang pada tahun 1929. Kolej latihan jururawat pergigian diwujudkan pada tahun 1949 di Pulau Pinang dan Kolej Kejururawatan yang pertama dibina pada tahun 1947. Perkembangan ini menyaksikan fasiliti-fasiliti KKM semakin meningkat setiap tahun dan sektor kesihatan negara dijadikan sebagai contoh dan rujukan negara jiran. Ekoran gaya hidup rakyat yang semakin moden, sektor kesihatan negara menghadapi keadaan yang semakin mencabar disebabkan urbanisasi dan globalisasi dalam isu kesihatan. Kerajaan telah menyediakan peruntukan yang besar bagi memudahkan sektor ini menyediakan dan memberi perkhidmatan yang berkualiti dan profesional kepada seluruh lapisan masyarakat dalam negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Saya Safil Bashar bin Ali Bashar, nombor metrik 283545. Saya akan menerangkan mengenai bajet dan belanjawan. Belanjawan adalah satu elemen yang memainkan peranan penting untuk memastikan pembangunan dan masa depan negara. Dasar belanjawan negara bukan semata-mata untuk mempersoalkan berkenaan hasil atau pendapatan negara yang diperoleh dan telah dibelanjakan. Keberkesanan sesuatu dasar belanjawan negara adalah bagaimana kerajaan memberi impak positif dalam sistem pentadbiran kewangan. Belanjawan didefinisikan sebagai penghitung wang yang banyak atau sebagai pendapatan dibelanjakan dan kebertanggungjawaban Menteri Kewangan dalam menyediakan belanjawan setiap tahun. Misal karya Pak Kit 1956 dalam bukunya bertajuk Government Budgeting mendefinisikan belanjawan sebagai kaedah di mana hasil dan perbelanjaan dikumpulkan untuk membuat suatu keputusan. Menurut Booth 1984, belanjawan ialah diperolehi daripada proses berkenaan dengan penyediaan dan pengubalan perancangan kewangan awam, badan perundangan yang dinilai dan meluluskan pelaksanaan rancangan keberkesanan terhadap laporan dan penilaian. Tambahan daripada Ahmad Aturi Hussein mentarifkan belanjawan sebagai satu kontrak tahunan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri dan Parlimen yang membenarkan elemen-elemen kerajaan dapat membelanjakan wang kerajaan berdasarkan keperluan awam. Seterusnya, dari segi perspektif globalisasi, belanjawan dilihat dalam perspektif yang berbeza, iaitu perspektif pengurusan ekonomi dan pembangunan. Perspektif ekonomi pula, belanjawannya merupakan impak terhadap ekonomi negara. Perspektif pembangunan pula, belanjawan dilihat sangat penting bukan sahaja di Malaysia. Setiap negara menjadikan belanjawan sebagai medium untuk menggalakkan dan menambah baik dasar-dasar pembangunan. Dasar belanjawan negara akan disediakan oleh kerajaan setiap tahun. Ia merupakan asas kepada kerajaan berkenaan perbelanjaan tabung kewangan negara bagaimana kerajaan membelanjakannya begitu juga mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Sektor yang menjadi keutamaan untuk dibahaskan dalam penulisan ini adalah sektor kesihatan negara. Analisis bajet tahun 2009 hingga 2021, sektor kesihatan. Sektor kesihatan merupakan sektor yang terpenting bagi setiap negara. Di Malaysia, sektor kesihatan sangat diberi perhatian sepenuhnya oleh kerajaan. Taraf hidup rakyat yang semakin meningkat mendorong sektor kesihatan negara melaksanakan pelbagai kaedah untuk menjamin kualiti hidup rakyat. Oleh itu, setiap tahun kerajaan akan memperuntukkan belanjawan kepada sektor ini. Setiap tahun bajet untuk sektor kesihatan ini naik. Pada tahun 2020 dan 2021 adalah sejarah buruk bagi seluruh negara yang terpaksa menanggung perbelanjaan untuk menangani COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Kartini Fahmiza binti Muhammad Syazali, nombor metrik 283190. Pada hari ini, saya akan menerangkan bahagian penambahbaikan terhadap bajet. Kerajaan perlu melaksanakan beberapa penambahbaikan bagi sektor kesihatan negara untuk memastikan belanjawan dapat diuruskan dengan baik. Antaranya ialah pihak kerajaan melalui Kementerian Kewangan perlu meneliti semula belanjawan yang diperuntukkan berdasarkan keperluan dan kesesuaian semasa. Pandemik COVID-19 khususnya perlu dijadikan sebagai pengajaran untuk kerajaan menyediakan belanjawan yang lebih sebagai persediaan menghadapi krisis kesihatan pada masa akan datang. Susulan krisis COVID-19, kerajaan dilihat tiada bekalan untuk sektor kesihatan mengatasi perkara ini dengan baik. Sebaliknya, kerajaan terpaksa memperuntukkan wang tambahan negara untuk isu ini, sekaligus wang tersebut akan mengganggu kelancaran aliran tunai negara. Pemantauan oleh Jabatan Audit adalah langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan belanjawan dalam sektor kesihatan diuruskan dengan baik tanpa sebarang penyelewengan yang berlaku. Dalam tempoh-tempoh tertentu, Jabatan Audit perlu menyemak dan memeriksa keluar dan masuk aliran keuangan dalam organisasi ini. Seterusnya, melalui Jabatan Audit, kaki tangan yang memegang amanah dalam keuangan organisasi perlu dipantau melalui gerak kerja supaya aliran keuangan dapat berjalan seperti yang dirancang.
Meningkatkan peruntukan belanjawan untuk sektor kesihatan merupakan inisiatif bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Misalnya, peruntukan ini disediakan khas untuk pembiayaan, peralatan dan kesihatan serta pembangunan fasiliti kesihatan di seluruh negara. Rakyat adalah aset utama negara yang perlu diberi perhatian sewajarnya, terutama dari segi kebajikan sosial seperti kesihatan. Oleh itu, aspek kesihatan perlu menjadi fokus utama kerajaan dalam penyediaan belanjawan tahunan bagi menjamin kualiti kehidupan rakyat. Okey, untuk penutup pula, secara total belanjawan negara ialah perkara yang berkait rapat dengan pentadbiran kewangan di Malaysia. Belanjawan akan diberikan pada setiap tahun kepada sektor-sektor yang beroperasi di negara. Sektor kesihatan khususnya adalah sektor yang memainkan peranan penting untuk menjamin kualiti hidup rakyat. Oleh hal yang demikian, belanjawan yang mencukupi sudah pasti menjadi fokus utama sektor kesihatan untuk menyediakan kesihatan yang berkualiti kepada rakyat yang memerlukan. Walaupun pada tahun 2020 dan 2021 adalah sejarah hitam bagi sektor kesihatan akibat pandemik COVID-19, namun kerajaan perlu meneliti semula bajet belanjawan supaya negara dapat mengawal wabak seperti ini dengan lebih baik pada masa akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih.